Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua student cikgu yang berada di atas talian. Ya, yang berada di atas talian, cikgu tengok sekarang ni 3 orang, masuk dengan cikgu 4 orang. Okey. Kita tahulah apa yang berlaku dengan kawan-kawan yang lain, masih tidur lagi, masih qiyamul lail lagi. Okey, tak apalah, cikgu rakam pengajaran hari ini supaya rakan-rakan yang tidak hadir pada kelas pagi ini akan dapat melihatnya dalam Telegram nanti. Dan juga untuk tujuan penambahbaikan pengajaran cikgu. Baiklah, tanpa membuang masa, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Semoga majlis ilmu kita pada pagi ini diberkati dan mendapat petunjuk ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Okey, alhamdulillah. Okey, cuaca tengok kat luar ni baik. Semalam hujan agak lembat kat sini. Hari ni nampak matahari dah keluar, alhamdulillah. Okey, cikgu alhamdulillah juga sihat. Bagaimana dengan student di atas talian? Macam mana, okey, sihat ke? Sihat ke? Boleh respon sikit, cikgu nak dengar suara. Okey, onkan mikrofon, sihat ke? Okey, sihat alhamdulillah. Okey. Bagaimana dengan orang jauh? Orang jauh sihat ke orang jauh? Orang jauh daripada Johor Ada daripada Johor tu Raudah Okey, harap-harap sihat lah Siapa apa yang ada di atas talian, harap semuanya sihat Baiklah, okey, cikgu terima ada seorang lagi pelajar lelaki mau masuk. Alhamdulillah, selamat datang Hazril Hadif. Okey, mana yang lain ni Hazril? Masih ramai tak masuk kelas lagi ni. Okey, tak apalah, cikgu teruskan pelajaran hari ni Baik, pelajar-pelajar sekalian, cikgu dah beritahu dalam Telegram beberapa hari lepas. Pada pelajaran pagi ini kita masuk bab yang baru, iaitu bab 8, tingkatan 5. Baik, pastikan bersama dengan anda buku teks sejarah tingkatan 5. Baik, sama-sama rujuk halaman. Okey, bab 8, kita tengok halaman berapa. Cikgu pun tak ingat muka suratnya berapa. Okey, sama-sama kita rujuk. Jadi bab 8 sila rujuk halaman. Okey, bermula dengan halaman 195 lah. Okey, 195 tu bermula halaman bab 8. Baik, cikgu nak awak rujuk muka surat 196 196. Baik. Cikgu kongsikan juga di skrin masing-masing halaman tersebut. Okey, buku teks halaman tersebut. Okey, lihat skrin masing-masing. Cikgu nak tunjukkan Baik, pelajar-pelajar. Okey. Jadi lihat skrin anda. Baik, dalam bab 8, sinopsis lah, tengok pada carta ataupun rajah pada muka surat 196. Dalam bab 8 kita belajar 3 topik besar. Bab 8 kita belajar 3 topik besar. Okey. Topik pertama, pembangunan ekonomi. Topik kedua, pembangunan dan perpaduan bangsa. Dan topik ketiga, Malaysia ke arah negara maju. Baik. Jadi bab 8 ni lebih kepada ekonomi, pembangunan ekonomi dan sosial. Okey. Bab 7 pula yang telah kita belajar sebelum ini lebih kepada sistem pentadbiran dan pemerintahan negara, iaitu dari sudut politik. Jadi bab 8 ni kita belajar ekonomi dan juga sosial juga. Okey, baik. Sejak Tanah Melayu merdeka dan Malaysia ditubuhkan pada tahun 1963, banyak pembangunan ekonomi dan juga pembangunan sosial dijalankan di Malaysia. Baik. Jadi hari ini, pada pagi ini, kita fokus kepada pembangunan ekonomi. Okey, pembangunan ekonomi
subtopik rancangan pembangunan 5 tahun. Jadi bahagian pertama pelajaran hari ini kita fokus pembangunan ekonomi, iaitu rancangan pembangunan 5 tahun. Manakala dasar pembangunan ekonomi kita akan belajar dalam bahagian kedua nanti. Pagi ni bahagian kita cover bahagian pertama sahaja, iaitu rancangan pembangunan 5 tahun. Baik. Jadi pelajar-pelajar, okey, apa yang perlu kita belajar dalam rancangan pembangunan 5 tahun ni? Apa perlu kita belajar? Jadi tengok. Okey. Baik. Jadi dalam rancangan pembangunan 5 tahun, murid perlu tahu tujuan, murid perlu tahu strategi, murid perlu tahu kesan. Maksudnya tujuan apa ni? Tujuan rancangan pembangunan 5 tahun, strategi rancangan pembangunan 5 tahun, dan kesan rancangan pembangunan 5 tahun. Jadi nanti bila slide pelajaran cikgu tunjukkan, anda kena highlightkan tujuan dalam buku teks, highlightkan dalam buku teks, buat sticky note dengan ringkas dalam memo pad masing-masing apakah strateginya dan kesan. Okey, baik. Sebelum tu sebelum kita lanjutkan pelajaran ini, cikgu nak kongsikan satu perkara, iaitu berkenaan dengan laman blog cikgu. Okey, baik. Okey, laman blog cikgu ni, nampak ni, inilah laman blog cikgu. Okey, tanya cikgu sejarah SPM. Ni laman blog ni, cikgu lah admin, cikgu yang bina. Baik, cikgu kongsikan pautan dia. Okey, cikgu copy dia punya address ni masuk dalam ruangan chat anda. Nanti senang-senang nanti awak lihat laman blog cikgu. Baik. Laman blog cikgu ni ada apa? Banyak pelajar-pelajar. Bahan bantu belajar murid, khususnya bahan-bahan berkaitan dengan SPM, sama ada dari segi nota, dari segi modul, dan sebagainya. Cuba kita tengok apa kandungannya. Kandungannya kat sini dalam menu. Kita ada contohnya kita ada format peperiksaan, cikgu ada letakkan kemahiran belajar, kemahiran menjawab peperiksaan, ada juga rakaman video pelajaran. Contoh hari ni pelajaran hari ni cikgu juga masukkan dalam laman blog cikgu. Jadi rujuklah pada menu rakaman video pelajaran. Ada juga slide pelajaran, ada nota, ada peta minda, ada lembaran kerja, kuis online pun ada. Boleh buat kuis online, dapat terus markah. Dah siap dapat terus markah. Okey, ada buku teks sejarah, okey, ada digital learning, okey, macam-macam lagi, okey. Jadi gunakanlah laman blog cikgu ni yang cikgu bina ni untuk tujuan mengulang kaji dan juga sebagai bahan bantu belajar. Baik, jangan lupa klik follow supaya segala update maklumat dapat anda ketahui. Klik follow Baik, tu saja. Ada iklan pula mestilah, sebab laman blog ni memang cikgu buat untuk anda semua Alright, baik. Kita kembali kepada buku teks tadi Baik. Jadi itulah dia pelajar-pelajar 3 yang kita nak belajar: tujuan, strategi dan kesan untuk rancangan pembangunan ekonomi 5 tahun. Baik pelajar-pelajar, cikgu tunjukkan dia punya slide multimedia. Okey. Baik, cikgu besarkan. Okey, cikgu akan klik di sini, pembangunan ekonomi. Rancangan pembangunan ekonomi. Semasa memerintah Tanah Melayu, British telah memperkenalkan pelbagai dasar hanya untuk memenuhi kepentingan ekonomi mereka. Kesannya, British telah berjaya mengaut keuntungan daripada sistem ekonomi moden yang diperkenalkan. Sistem ini bercirikan penggunaan mata wang, pengenalan institusi bank, perdagangan antarabangsa, penggunaan teknologi tinggi dan sistem pengurusan yang cekap adalah begitu asing kepada penduduk pribumi. Penduduk pribumi terus ketinggalan dengan sistem ekonomi tradisional. Menjelang kemerdekaan, Tanah Melayu menghadapi pelbagai kepincangan ekonomi dan sosial. Setelah kemerdekaan, kerajaan telah melaksanakan pelbagai usaha untuk membangunkan negara
demi kesejahteraan rakyat. Antara usaha tersebut adalah rancangan pembangunan 5 tahun dan dasar pembangunan ekonomi. Pada akhir penggunaan perisian. Baiklah pelajar-pelajar, okey, tadi pengenalan ni baru mukadimah. Okey, baik. Kita sudah belajar dalam sejarah tingkatan 3, 1, 2, 3 dan 4. Kita tahu okey, penjajah penjajah di tanah Melayu telah memperkenalkan ekonomi moden. Tetapi tetapi ekonomi moden yang diperkenalkan oleh penjajah hanyalah untuk kepentingan dirinya sendiri sahaja. Penjajah telah mengaut segala keuntungan, segala kekayaan hasil bumi negara pada ketika itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Okey. Jadi untuk itu pelajar buat macam-macam Penjajah buat macam-macam. Contohnya penjajah menggunakan teknologi tinggi. Contoh kapal korek dalam sektor industri perlombongan biji timah. Okey, penjajah juga memperkenalkan sistem perladangan sebagai contoh ladang getah. Okey, yang mana pengurusnya adalah penjajah sendiri. Okey, penjajah membawa masuk imigran daripada India untuk bekerja di ladang getah, manakala dari China untuk bekerja di lombong biji timah. Jadi yang ketinggalan dalam bidang ekonomi pada ketika itu ialah orang peribumi. Okey. Jadi menjelang kemerdekaan, rupa-rupanya struktur ekonomi kita mengikut kaum adalah sangat tidak stabil ataupun berlaku kepincangan. Yang mana golongan peribumi ramainya miskin, ramainya mundur berbanding golongan imigran daripada China dan India. Inilah menyebabkan bila menjelang kemerdekaan tanah Melayu, pemimpin-pemimpin tanah Melayu membangunkan satu rancangan ekonomi untuk mengatasi masalah ini. Baik, itulah yang kita nak belajar pada hari ini. Baik, pembangunan ekonomi. Baik, kita sambung. Menjelang kemerdekaan, tanah Melayu menghadapi pelbagai kepincangan ekonomi dan sosial. Setelah kemerdekaan, kerajaan telah melaksanakan pelbagai usaha untuk membangunkan negara demi kesejahteraan rakyat. Antara usaha tersebut adalah rancangan pembangunan 5 tahun dan dasar pembangunan ekonomi. Pada akhir penggunaan perisian kursus ini, murid akan dapat menghuraikan matlamat dan usaha-usaha rancangan 5 tahun tahap 1 dan tahap 2. Okey students, untuk bahagian pertama ini, inilah seperti yang cikgu cakap tadi. Okey, apa yang perlu awak belajar? Yang pertama, matlamat ni tujuan atau objektif sama. Usaha ni strategi lah. Cuma kita pada bahagian pertama kita akan belajar rancangan 5, betul lah, kita akan belajar rancangan 5 tahun tahap 1 tahap 2, betul insyaAllah, betul lah ni. Okey, jadi kita akan belajar yang ini saja. Okey, ada lagi objektif yang lain. Kita tengok Mengenal pasti matlamat dan usaha-usaha yang dilaksanakan dalam dasar pembangunan ekonomi. Yang ini dalam bahagian kedua. Dasar pembangunan ekonomi bahagian kedua. Okey, pelajaran bahagian kedua. Menjelaskan fungsi agensi-agensi kerajaan dalam pembangunan luar bandar. Okey, baik. Agensi-agensi kerajaan ni ialah satu agensi yang ditubuhkan dalam rancangan 5 tahun tersebut. Antara contoh agensi tersebutlah ialah FELDA, ataupun Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan. Jadi apakah fungsi FELDA? Salah satunya lah agensi ni FELDA. Baik. Jadi kita teruskan pada konsep, kepada isi pelajaran. Sekejap Rancangan pembangunan ekonomi 5 tahun dilaksanakan dalam 2 tahap, iaitu tahap pertama dan tahap kedua. Rancangan tahap pertama 1956 hingga 1970. Sila klik untuk mendapatkan maklumat. Baik pelajar-pelajar, sebelum cikgu klik untuk mendapatkan maklumat. Baik, rancangan pembangunan ekonomi 5 tahun ada 2 tahap pelajar-pelajar ya. Yang pertama, tahap pertama lah.
pada bermula 1956, okey, menjelang kemerdekaan lah ni, sehingga tahun 1970. Malaya pertama, rancangan Malaya kedua dan rancangan Malaysia pertama. Kalau kita lihat di sini ada perbezaan Malaya dengan Malaysia. Okey, mengapa? Baik. Rancangan Malaysia pertama bermaksud pada waktu itu, iaitu tempoh 1966 hingga 1970, Sabah Sarawak telah menyertai Persekutuan Malaysia. Itu sebab namanya Malaysia. Pada rancangan Malaya kedua, Malaya pertama belum lagi. Okey, ingat balik Sabah, Sarawak, Singapura bergabung membentuk Malaysia pada tahun 1963. Itu sebabnya pada tahun 1966, okey, rancangan ekonomi tersebut dinamakan sebagai rancangan Malaysia pertama. Baik. Satu lagi yang kita boleh nampak ialah tempoh setiap rancangan itu dilaksanakan 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun. Sebab apa? Nama pun rancangan pembangunan ekonomi 5 tahun. Jadi setiap rancangan mengambil masa 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun. Baik, ada pelajar tanya cikgu, cikgu, mengapa rancangan ekonomi yang dijalankan oleh kerajaan Malaysia ini perlu 5 tahun? Baik, ini jawapan cikgu. Okey, 5 tahun adalah satu tempoh yang ideal. Kita nak tengok yang pertama, bagaimanakah ia dilaksanakan dan keberkesanannya. Jadi 5 tahun ni adalah satu tempoh yang ideal. Segala strategi, segala idea, idea, strategi yang dilaksanakan tu, memula daripada idea dulu. Lepas idea tu adalah dia punya tujuan, strategi, dan kita tengok bagaimana 5 tahun ni dia punya keberkesanan. Jadi itulah mengapa rancangan pembangunan ekonomi 5 tahun ni dilaksanakan dengan 5 tahun. Ideal lah, tempoh yang ideal untuk melihat keberkesanannya. Okey, itu sebab dilaksanakan 5 tahun lah. Dan satu lagi, satu lagi, peruntukan kewangannya memang sangat-sangat besar. Itu sebab perlu masa 5 tahun. Jadi 5 tahun ni supaya bajet ataupun belanjawan kewangan dapat digunakan dengan sebaik mungkin. Okey. Baik, itulah dia pelajar-pelajar, sedikit ulasan tentang rancangan pembangunan ekonomi 5 tahun. Baiklah. Okey, bersama-sama dengan buku teks, bersama dengan anda buku teks, kita akan belajar rancangan Malaya pertama 1956 sehingga 1960. Iaitu pada tahap pertama rujuk buku teks muka surat 198. Okey, ingat balik. Yang pertama, anda perlu kenal pasti tujuan. Tujuan, matlamat, objektif, benda yang sama. Highlightkan dalam buku teks anda atau transferkan dalam memo pad dengan ringkas dalam bentuk poin. Baik, yang kedua, pada setiap rancangan tersebut, anda perlu kenal pasti strategi-strateginya. Okey, strategi ni usahalah. Apa usaha supaya rancangan tersebut mencapai kejayaan. Okey, baik. Yang ketiga, anda perlu kenal pasti, buat pertimbangan, buat penilaian adakah rancangan ekonomi tersebut mencapai kejayaan. Okey, boleh buat penilaian. Jadi 3 perkara ini awak kena kenal pasti. Baik. Tanpa membuang masa, kita lihat, dengar dengan teliti rancangan Malaya pertama. Okey, silakan. Rancangan Malaya pertama 1950. Peranan: membangunkan kawasan luar bandar, merapatkan jurang pendapatan antara penduduk bandar dan luar bandar, mengurangkan kemiskinan penduduk luar bandar dengan mempelbagaikan aktiviti ekonomi dan sumber pendapatan, pembukaan tanah baru, penanaman semula getah oleh pekebun kecil secara ladang, perusahaan perlombongan biji timah diperluaskan. Baik pelajar-pelajar, cikgu stop sini. Baik, dalam slide anda akan nampak peranan. Peranan ni matlamat lah, sama sebenarnya. Okey. Menumpu kepada perkhidmatan kesihatan, pendidikan dan perhubungan.
meningkatkan infrastruktur sektor awam seperti balai polis, kem tentera, pejabat pos, mahkamah, dan rumah kaki tangan kerajaan. Agensi-agensi kerajaan yang terlibat dalam rancangan Melaya Pertama. Lembaga Pembangunan Industri Desa, RIDA. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan, FELDA. Baik pelajar-pelajar sekalian, pada paparan anda ialah strategi rancangan Malaya Pertama. Jadi strateginya ialah kerajaan telah menubuhkan untuk mencapai tujuan tadi yang awak lihat tadi, tujuannya kerajaan telah menubuhkan Kementerian Pembangunan Negara dan Luar Bandar. Okey. Dan di bawah kementerian itu ada dua agensi yang bertanggungjawab. Okey, iaitu yang pertama RIDA. Okey. RIDA, Rural Industrial Development Authority. Okey, dan FELDA. FELDA ni awak kenal lah kan? Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan. Baik. Okey. Baik, anda dah tahu dia punya strategi. Okey. Jadi kita lihat apakah fungsi ataupun peranan kedua-dua agensi ini. Lembaga Pembangunan Industri Desa, RIDA. Peranan: membangunkan masyarakat luar bandar, memberi pinjaman kepada pengusaha pertanian kecil, membantu pemasaran hasil pertanian, menggalakkan penyertaan orang Melayu dalam sektor perniagaan. Baik, itulah fungsi RIDA. Okey. Baik, yang kedua kita lihat apakah fungsi FELDA. Kemajuan Tanah Persekutuan, FELDA. Peranan: meningkatkan taraf hidup masyarakat luar bandar, meningkatkan hasil pertanian negara. Jenis tanaman tumpuan ialah getah dan kelapa sawit. Membuka tanah baru secara besar-besaran. Dibuka. Baik pelajar-pelajar, begitulah dalam rancangan Malaya Pertama. Okey, baik pelajar Jadi kita lihat, kalau kita lihat tadi penjelasan, ada juga gambar dekat situ kita dapati bahawa rancangan Malaya Pertama ni tumpuannya lebih kepada membasmi kemiskinan penduduk di luar bandar. Sebab penduduk di luar bandar ni ramainya yang miskin, terutama orang peribumi. Okey, baik. Jadi kalau kita lihat FELDA, FELDA generasi pertama, okey, ayah cikgu, ayah mertua cikgu adalah peneroka pertama, peneroka generasi pertama FELDA. Jadi berdasarkan pengalaman beliau, okey, pada masa itu FELDA nak buka tanah rancangan yang pertama kan. Rancangan tanah yang pertama, jadi FELDA membuka kepada orang-orang Melayu, Cina dan India untuk masuk skim tanah rancangan ini. Tetapi ramai orang Melayu yang masuk. Sebab kenapa orang Melayu masuk ramai? Tahu kita tengok FELDA kan, FELDA ramai orang Melayu berbanding Cina dan India. Melayu majoriti 90% Melayu. Mengapa? Sebab itulah dia pelajar-pelajar. Okey, menjelang kemerdekaan, okey, sebenarnya penjajah sudah mencorakkan telah mencorakkan ekonomi negara kita macam tu. Itulah ekonomi penjajah. Kedudukan rakyat tu macam itu. Okey, penjajah telah biarkan orang Melayu mundur dalam ekonomi moden. Mundur, dibiarkan ketinggalan. Orang Melayu ni tidak dilibatkan langsung dalam ekonomi moden British. Sebaliknya penjajah biarkan orang Melayu dengan sektor dengan pertanian di kampung-kampung yang tidak dimajukan. Tetapi sebaliknya berlaku kepada imigran Cina dan juga imigran India. Jadi imigran Cina ni, mula-mula dia bekerja sebagai pelombong biji, menyediakan segala-galanya supaya kebajikan pelombong biji timah
ini terjaga. Jadi kawasan Lombong Berjitimah tu akhirnya menjadi pekat dengan menyediakan kemudahan sekolah, jalan raya, hospital dan sebagainya, menyebabkan kawasan itu maju. Dan perlahan-lahan berperingkat-peringkat Lombong Berjitimah ini akhirnya menetap di kawasan tersebut, dan kawasan tersebut menjadi bandar dan ada di antara mereka yang menjadi peniaga-peniaga di kawasan bandar. Okey, nampak tak? Jadi kat situ sudah berlaku sudah ada jurang pendapatan antara penduduk di bandar dan penduduk di kampung. Jadi inilah cikgu cakap tadi, kepincangan menjelang kemerdekaan. Jadi atas dasar itulah kerajaan nak membasmi kemiskinan penduduk luar bandar supaya jurang pendapatan dapat dirapatkan. Jadi tertubuhlah Kementerian Pembangunan Negara dan Luar Bandar. Dua agensi yang bertanggungjawab ialah RIDA dan juga Felda. Okey, baik pelajar-pelajar. Setakat ni okey? Okey, boleh respon okey tak? Faham tak rancangan Melaya pertama? Ada soalan? Silakan tanya cikgu. Silakan. Onkan mikrofon. Tentang rancangan Melaya pertama. Okey cikgu. Cikgu ada soalan tapi bab 7 lupa nak tanya hari tu, boleh tak? Bab 7, okey, baik. Awak ingatkan cikgu tak naklah terangkan bab 7 ni masa kita belajar bab 8. Boleh tak cikgu terangkan nanti di akhir pelajaran ni? Boleh? Boleh? Okey, tapi awak kena ingatkan cikgu lah, takut cikgu lupa. Kan? Baik. Okay. Nanti bila dah habis kita bahagian pertama ni, okey, awak terus tanya. Ingatkan cikgu, bab 7 tentang apa Baik. Okey, ada tak yang lain nak tanya tentang rancangan Melaya pertama? Okey, yang awak dah tengok tadi. Tak ada? Okey, baik. Baik, kalau tak ada, baik, kita rujuk semula buku teks anda. Okey, rujuk buku teks anda. Okey, tengok buku teks. Cikgu tunjukkan buku teks pula. Okey, baik. Okey, pada skrin anda ni ada buku teks. Baik, pada pendapat anda, pada pendapat anda, adakah rancangan Melaya pertama berjalan dengan baik? Okey, baik. Pada pendapat anda, adakah rancangan Melaya pertama yang awak dengar tadi berjalan dengan baik? Apa jawapan anda? Boleh beritahu, silakan. Siapa-siapa yang dulu, siapa yang dapat dulu boleh beritahu. Adakah rancangan Melaya pertama berjalan dengan baik? Macam mana student, okey? Okey, cikgu kopilah soalan dia soalan dia, cikgu copy soalan ini ke ruangan chat. Okey, ke ruangan chat. Alright. Kenapa tak ada gambar cikgu? Okey, Muhammad Aizat Syamil bin Azman. Okey, soalan awak ni ada banyak maksud. Tak ada gambar cikgu live ke atau tak ada gambar kandungan pelajaran cikgu? Cikgu tak tahulah Aizat. Aizat boleh respon lah apa sebenarnya awak nak ni, tak ada gambar cikgu. Kenapa? Kalau ada masalah. Okey Aizat, apa masalah awak Aizat? Tak ada gambar cikgu yang mana? Memanglah cikgu tak ada gambar sebab gambar muka cikgu memang tak ada. Sengaja cikgu offkan kamera tu sebab janggut cikgu dah panjang, rambut dah panjang serabai sikit ni. Tu tak nak tunjuk tu. Okey, ataupun Aizat awak tak nampak kandungan pelajarannya. Boleh beritahu. Okey, bagaimana? Dapat tak jawapan dia? Najia, okey. Dapat jawapannya Najia? Ziha, okey. Dapat tak jawapan dia? Ayuni, macam mana? Dapat jawapan dia? Boleh respon? Tidak. Sebab apa Ayuni?
sebab kerana berlakunya jurang perbezaan pendapat antara kaum masa ketara. Okey, itu jawapan Ayuni. Bagus. Okey, tak apa Ayuni. Baik, kita dengar jawapan yang lain. Okey, yang lain boleh respon. Soalan cikgu, okay, ada dalam ruangan chat tu kan. Adakah mengapakah rancangan Melayu pertama kurang membangsakan? Kenapa dia tak membangsakan? Okey, baik. Siapa boleh respon? Silakan. Okay, tak ada ke nak respon? Okey, kita cuba test lah seorang lagi. Okey. Asyik ni. Okey, cikgu nampak seorang lagi. Azril Hadif bin Arman mengatakan bahawa ianya tidak membangsakan kerana ancaman komunis. Oh, bagus Azril. Cikgu bagi tepukan sikit. Itulah jawapannya pelajar-pelajar. Baik. Soalan cikgu tadi, okey. Adakah rancangan Malaya pertama berjalan dengan baik? Sebenarnya tidak. Jawapan ya tu salah. Okey. Memang dari segi tujuannya, betul lah tu tujuan dia bagus untuk merapatkan pendapatan, membasmi kemiskinan seperti yang telah diberitahu Auni. Tetapi adakah dia berjaya? Sebenarnya tidak. Mengapa tidak? Rujuk buku teks masing-masing halaman 199. Seperti dalam skrin anda. Tengok ni. Mengapakah rancangan Malaya pertama kurang merangsangkan? Ada pada halaman tersebut. Tengok. Kerana yang pertama pelajar-pelajar ancaman komunis. Okey. Mengapa ada ancaman komunis pelajar-pelajar? Okey, ancaman komunis bermula komunis mula menjadi ancaman kepada negara kita pada tahun 1948 sehingga tahun 1999. Lama tu sebenarnya. Jadi, kemuncaknya ialah menjelang kemerdekaan tu pelajar-pelajar, menjelang kemerdekaan komunis lagi tekan kerajaan Malaysia. Dia nak gagalkan segala projek-projek, rancangan-rancangan pembangunan kerajaan Malaysia supaya terbantut. Jadi oleh kerana pada tahun itu iaitu tahun sehingga 1960 memang ancaman komunis sangat hebat di negara kita. Jadi pelajar-pelajar sepatutnya duit negara dibelanja ekonomi terpaksa dialihkan untuk keselamatan negara. Duit tu sebenarnya duit tu sepatutnya nak bagi rakyat-rakyat yang miskin, okey. Nak buat hospital, nak buat klinik, nak buat sekolah, okey, nak sediakan peluang pekerjaan, tetapi duit itu terpaksa beli kereta kebal, beli senjata, bayar gaji tentera. Jadi terpaksa kerana ancaman komunis. Okey, itu adalah sebab yang pertama. Baik, sebab yang kedua. Okey, situasi di dunia pada ketika itu ialah harga getah, okey, dan biji timah, okey, harga getah dan biji timah jatuh di pasaran dunia. Kenapa jatuh? Kenapa jatuh? Yang pertama, getah dan biji timah terlalu banyak. Dalam masa yang sama, permintaannya sangat kurang kerana kemelesetan ekonomi dunia. Ekonomi dunia tak stabil pada ketika itu. Okey, itu sebabnya getah biji timah jatuh. Jadi kalau tengok di tanah Melayu, okey, harga getah dan biji timah juga jatuh sebab apa? Bayangkan komunis dah merosakkan, memusnahkan ladang-ladang getah, ya. Okey, kalau belajar sejarah, okey, kita lihat komunis tu dia bunuh pengurus ladang getah yang berbangsa Inggeris, merosakkan, menebang pokok-pokok getah. Komunis juga telah menyebabkan kekacauan berlaku di lombong biji timah. Jadi itulah dia menyebabkan rancangan Malaya pertama kurang memberangsangkan kerana ancaman komunis dan juga kejatuhan harga getah dan biji timah di pasaran dunia. Baik, itulah jawapan bagi persoalan tersebut.
Okey, ada lagi nak tanya tentang rancangan melayar pertama? Respon, onkan mikrofon kalau ada. Ada tak? Ada tak? Baik. Okey, kalau tiada, kita teruskan dengan rancangan Malaya kedua. Rancangan Malaya kedua pada tahun 1961 sehingga 1965. Macam biasa pelajar-pelajar, cikgu sebutkan tadi, kenal pasti tujuan, kenal pasti strategi, kenal pasti kesan. Okey, baik, teruskan. Rancangan Melaya kedua 1961 hingga 1965. Matlamat dan peranan merapatkan jurang pendapatan antara penduduk luar bandar dan penduduk bandar, mengurangkan kadar kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup rakyat, meneruskan program pembukaan tanah Felda, mempelbagaikan jenis tanaman untuk meningkatkan pengeluaran hasil pertanian negara. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA ditubuhkan. Baik pelajar-pelajar. Jadi cikgu harap pelajar dah dapat kenal pasti matlamat dan strategi. Kat sini ada matlamat dan strategi. Contoh strateginya nampak. Ni matlamat lah. Poin pertama, poin dua ni matlamat. Yang ini dah masuk poin ketiga, ini strategi. Felda diteruskan. Okay, strateginya mempelbagaikan jenis tanaman. Strateginya FAMA ditubuhkan. Okey. Jadi cikgu harap pelajar dapat kenal pasti tujuan, strategi dan juga kesan. Okey, cikgu sambung Penyediaan infrastruktur sosial seperti sekolah, menyediakan peluang pekerjaan. Kementerian Pembangunan dan Luar Bandar mewujudkan bilik gerakan negara di Kuala Lumpur untuk menyelaras kegiatan pembangunan seluruh negara. Memperkenalkan rancangan buku merah. Baik. Antara strategi dalam rancangan Melaya kedua, selain penerusan Felda, selain penubuhan FAMA, selain mempelbagaikan kegiatan pertanian, mempelbagaikan tanaman, kerajaan juga memperkenalkan buku merah di bawah Kementerian Pembangunan dan Luar Bandar. Jadi buku merah ni ada apa? Buku merah ni mengandungi program, pelaksanaan dan kaedah mengesan tahap pencapaian. Jadi buku merah ni seumpama seperti manual atau panduan kepada kerajaan untuk kenal pasti adakah projek ini yang dilaksanakan di kawasan tersebut berjaya. Macam mana dia punya progres perkembangannya. Jadi itulah fungsi buku merah sebagai panduan kepada kerajaan supaya memastikan semua pembangunan di seluruh negara berjalan dengan baik. Jadi kerajaan tak nak berlakunya pembaziran wang sebab wang telah diperuntukkan dengan satu jumlah yang besar. Jadi buku merah ni dapat mengesan ke mana setiap ringgit yang disalurkan ke setiap pembangunan ekonomi.
Okey, sorry, maafkan cikgu cikgu ada panggilan telefon tadi. Okey. Baik. Okey, kita sambung. Sampai manalah tadi? Allahuakbar. Alright. Okey, cikgu share balik semula Okey. Itulah dia pelajar-pelajar buku merah buku merah. Okey, baik, kita sambung. Rasanya sampai situ saja kot. Ada lagi sebenarnya. Okey, sambung Memperkenalkan rancangan buku merah. Baik, itulah dia pelajar-pelajar. Sorry tadi ada panggilan telefon jadi ambil masa sikit. Okey, itulah dia rancangan buku merah. Okey. Setakat ni ada nak tanya tentang rancangan Malaya kedua. Silakan kalau nak tanya. Silakan. Silakan. Okey tak? Ada nak tanya rancangan Malaya kedua? Tak ada. Tak ada Okey, tak ada. Okey, soalan yang ketiga. Kita dah tahu, kita sudah tahu matlamat atau tujuannya. Okey. Yang kedua, kita juga sudah tahu strateginya. Baik, yang ketiga, adakah rancangan Malaya kedua berjalan dengan baik? Jadi kita tengok semula buku teks. Okey. Baik. Buku teks kita tengok di sini tidak pula menyebutkan adanya kegagalan ataupun kata tidak berjalan dengan lancar. Okey, contoh dalam pada halaman muka surat 200 ni dia tak ada pun cerita macam rancangan Malaya pertama tadi tidak memberangsangkan kerana ancaman komunis. Jadi kita boleh anggap bahawa rancangan Malaya kedua ni berjalan dengan baik. Okey, maksudnya ancaman komunis yang masih, walaupun ancaman komunis masih ada, ingat ancaman komunis ni lama pada tahun 1948 hingga 1999. Jadi dia termasuk dalam rancangan Malaya kedua. Rancangan Malaya kedua, ancaman komunis masih wujud. Tetapi tidaklah sehebat seperti menjelang kemerdekaan tu rancangan Malaya pertama. Sebab rancangan Malaya pertama kalau anda tahu komunis bom letupkan jabatan, musnahkan jalan-jalan raya, memotong talian telefon, banyak kemusnahan yang dibuat oleh komunis semasa rancangan Malaya pertama. Jadi rancangan Malaya kedua ni ancaman komunis dah mula dikawal. Kerana pada ketika itu anggota-anggota keselamatan negara dan juga anggota keselamatan dari negara-negara Commonwealth telah menjaga keselamatan negara, telah membanteras mengganas komunis di negara kita. Jadi rancangan Malaya kedua ni nampaklah dia punya kemajuan berbanding dengan rancangan Malaya pertama. Okey, baik, itulah kesan rancangan Malaya kedua. Maksudnya lebih nampak kemajuan berbanding rancangan Malaya pertama. Baik, kita teruskan dengan slide seterusnya iaitu rancangan Malaysia pertama 1966-1970. Okey, buku teks halaman 200 dan 201. Rancangan Malaysia pertama. Rancangan Malaysia pertama 1966 hingga 1970. Matlamat: mewujudkan kesejahteraan rakyat dan integrasi nasional, mempelbagaikan kegiatan ekonomi dalam sektor pertanian dan perindustrian, pelaksanaan, meneruskan pembukaan tanah filda, mewujudkan pembangunan tiga segi jengket, Johor Tenggara dan Pahang Tenggara, menubuhkan Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah Negara, Felkra, menggantikan RIDA kepada MARA, menubuhkan Bank Bumi Putra, menubuhkan Perbadanan Nasional Berhad, PERNAS, menubuhkan Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian, MARDI,
menubuhkan Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA) pada tahun 1967, meluluskan Akta Pelaburan, menubuhkan Lembaga Penasihat Tarif pada tahun 1967. Baik, itulah dia. Okey, cikgu ulang balik nak ulas rancangan Malaysia pertama ni. Okey. Baik, okey, highlightkan matlamat, okey, dan juga dia punya strategi. Okey, strategi FEDA tetap diteruskan. Malah FEDA dibuka lagi tanahnya menerusi pembangunan 3 segi jengka. Okey, cikgu duduk di jengka, bandar pusat jengka. Jadi di sekeliling bandar pusat ni adanya rancangan-rancangan FEDA bermula dengan FEDA 1 sehingga FEDA ke-25. Okey. Begitu juga dengan Johor Tenggara Johor Tenggara seperti awak lihat dalam peta tadi kan. Okey. Johor Tenggara dan juga Pahang Tenggara. Pahang Tenggara di kawasan Muazzam sana Baik. FEKRA juga ditubuhkan. Selain pada FEDA, agensi FEKRA juga ditubuhkan. Apakah fungsi FEKRA? Ini dia. Untuk membantu FEDA menjalankan pembangunan ekonomi di kawasan luar bandar. Jadi FEKRA ni menyokong usaha FEDA untuk membantu ekonomi di kawasan luar bandar. Tetapi kawasan FEKRA tidaklah banyak seperti kawasan FEDA, tetapi dia ada. Okey, itulah FEKRA. Okey, kemudian RIDA telah digantikan dengan MARA, yang mana MARA kekal sehingga hari ini dan MARA pun sudah jenamanya sungguh hebat. Okey. Sampai sehinggakan MARA berjaya menubuhkan pelbagai institusi pendidikan khususnya untuk orang Bumi Putera. Okey, antaranya Universiti Teknologi MARA, antaranya hospital pun ada ditubuhkan, hospital UiTM ada di ibu kota. Okey, seterusnya ialah pusat-pusat kemahiran MARA, Giat MARA. Okey, jadi MARA ni asalnya adalah daripada RIDA dahulu. Okey, baik. Jadi kita lihat ada beberapa lagi agensi yang ditubuhkan di sini. Nampak seperti pada paparan. Baik, Bank Bumi Putera ditubuhkan. Jadi kita lihat, okey, apakah tujuan, apakah fungsi Bank Bumi Putera? Menggalakkan penyertaan Bumi Putera dalam sektor perusahaan dan perdagangan. Baik. Jadi Bank Bumi Putera ni akan membantu orang Bumi Putera yang nak menceburi bidang-bidang perniagaan dan juga perdagangan dengan menyediakan pinjaman yang fleksibel kepada mereka. Contohnya orang Melayu ni dia cuba nak menceburkan diri dalam bidang perniagaan kecil-kecilan contohnya. Nak niaga apa dia nak buat macam ni lah. Dia nak buat kopok leko lah katakan, keropok leko jadi tak ada modal. Jadi tapi ada kemahiran, ada skill jadi boleh membuat pinjaman dengan Bank Bumi Putera. Apabila dengan syarat-syaratnya lepas, dengan syarat-syarat itu lepas oleh patuh syarat, maka loan ataupun pinjaman itu diluluskan. Itulah Bank Bumi Putera. Baik. Selain Bank Bumi Putera, terdapat juga agensi seperti Pernas. Pernas apa tujuannya? Tujuannya menggiatkan penyertaan Bumi Putera dalam bidang perusahaan dan perdagangan. Ini Pernas. Jadi khusus juga kepada orang Bumi Putera juganya. Baik. Dia nak menggalakkan lagi penyertaan Bumi Putera. Maksudnya promosi, menyeru, membuat membuat bancian, pergi ke kampung-kampung, menyokong Bumi Putera yang dah bergiat dalam perniagaan dan juga perdagangan. Baik. Yang seterusnya, agensi yang seterusnya ialah MARDI. Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian. Baik, yang ini MARDI adalah satu R&D, Pusat Penyelidikan dan Pembangunan Pertanian. R&D untuk kerajaan untuk Malaysia. Jadi MARDI ini dia buat pendidikan dari segi teknologi, untuk pertanian ini maju di Malaysia. Contoh penggunaan teknologi jentera-jentera moden. Contoh amalan sains dalam pertanian, contoh
penghasilan baka yang lebih baik, baka yang tahan penyakit. Okey, kemudian juga apa teknologi pertanian, okey. Okey, macam itulah sains-sains berkenaan dengan tanah, kesesuaian tanah dengan jenis tanaman, itu semua kerja-kerja Mardi. Kecuali getah, sebab getah dia dah ada pusat penyelidikannya sendiri. Okey, untuk tanaman lain serah kepada Mardi. Baik. Seterusnya ialah MIDA. MIDA, Lembaga Kemajuan Industri Malaysia. Tadi Mardi pertanian, MIDA ialah industri. Okey, berfungsi untuk menggalakkan kemunculan industri baru. Jadi kita lihat di sini beberapa agensi telah ditubuhkan untuk mencapai matlamat rancangan Malaysia Pertama. Jadi kita lihat rancangan Malaysia Pertama ni kan, kerajaan mula nak memperkasakan industri negara. Buktinya ada penumbuhan MIDA. Kerajaan tak nak bergantung pada sektor pertanian semata-mata. Kerajaan nak mempelbagaikan sektor supaya pendapatan negara bertambah. Jadi selain sektor pertanian, sektor perindustrian, okey, boleh, okey, boleh sektor perindustrian berpotensi. Jadi penubuhan agensi MIDA untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu meluluskan Akta Pelaburan, Akta Pelaburan. Okey, dan seterusnya menubuhkan Lembaga Penasihat Tarif pada tahun 1967. Baiklah pelajar-pelajar, itulah dia rancangan Malaysia Pertama, okey, 1966 sehingga 1970. Okey. Tahap pertama ada 3 rancangan saja. Okey, baiklah pelajar-pelajar. Setakat ini, okey, rancangan Malaysia Pertama ada tak sebarang persoalan atau kemuskilan? Boleh tanya sekarang. Silakan. Ada nak tanya? Respon? Okey. Maksudnya tak adalah, kalau senyap macam tu tak adalah Baik, jadi kita kena jawab kesan rancangan Malaysia Pertama. Berjaya atau tak berjaya? Berjaya atau tak berjaya rancangan Malaysia Pertama ni. Jadi cikgu nak anda rujuk buku teks pada halaman yang telah cikgu sebutkan tadi, iaitu halaman 201. Okey, kenal pasti. Adakah rancangan Malaysia Pertama berjaya dilaksanakan dengan baik? Okey, boleh jawab, boleh respon. Senang je jawapannya tu. Okey, silakan. Okey, boleh tak? Senang je. Macam mana? Adakah rancangan Malaysia Pertama dapat berjalan dengan baik? Okey, cikgu salinlah soalan dia. Soalan dia. Itulah soalan dia tadi. Belum? Maksudnya belum apa? Najia, belum tu apa maksudnya? Belum apa? Belum? Tidak, ya atau tidak? Okey. Ayat lengkap. Najia, ayat lengkap Najia. Okey. Boleh tidak. Okey, roda ke tidak? Adakah salin soalan dia? Okey. Tengok chat, ruangan chat. Itu dia. Adakah rancangan Malaysia Pertama okey berjalan dengan baik? Rancangan Malaysia bukan rancangan Malaya rancangan Malaysia. Okey. Cikgu buat tambah lagi. Rancangan Malaysia. Takut awak keliru dengan rancangan Malaya pula. Okey. Baik, Rodah Fazli kata tidak. Bagaimana yang lain? Bagaimana yang lain? Azril macam mana Azril? Baiklah pelajar-pelajar kalau kita baca buku teks tidak Najia kata tidak, bagus. Sebenar jawapannya tidak. Boleh rujuk buku teks. Okey. Dalam buku teks tu telah menyebut bahawa rancangan Malaysia Pertama terbantut. Jadi jawapannya tidak. Okey. Jawapannya tidaklah. Jadi mengapa? Kerana berlaku peristiwa 13
Mei 1969. Okey. Baik. Peristiwa 13 Mei 1969 ialah satu peristiwa hitam negara, iaitu rusuhan kaum. Jadi kerajaan terpaksa mengisytiharkan darurat untuk mengekalkan keselamatan dan keamanan negara. Jadi dapatlah kita katakan bahawa rancangan Malaysia Pertama pada ketika terbantut. Maksudnya dalam apa selepas rusuhan itu berjaya dikawal, okey. Kerajaan pun telah dibubarkan sebab darurat bila darurat kerajaan tergantung, okey, sebab undang-undang darurat dilaksanakan. Jadi yang menggantikan kerajaan pada ketika itu ialah Mageran, Majlis Gerakan Negara. Jadi Majlis Gerakan Negara ni telah membuat kajian mengapa berlakunya peristiwa 13 Mei 1969. Dia banyaklah sebab yang berlaku. Cuma sebab dari segi ekonomi inilah dia. Masih lagi terdapat rakyat yang tidak puas hati dengan agihan ekonomi negara, dengan kekayaan negara. Ada lagi yang mundur ni tak puas hati. Okey, ada lagi yang kaya ni tak puas hati. Okey. Contohlah contoh. Ni dia sebab dia sensitif sebab dia ni sebenarnya ni adalah sensitif. Jadi orang yang miskin siapa? Orang miskin ialah ramai orang Melayu. Okey. Orang Melayu masih lagi merasa kemiskinan walaupun kerajaan dah buat macam-macam pembangunan ekonomi untuk membantu orang Bumiputera. Okey, tetapi untuk golongan yang tidak miskin, golongan kaya, okey, terutama yang di bandar-bandar, mereka juga rasa tidak puas hati. Kenapa? Kerana mereka dapat merasakan bahawa kerajaan hanya menumpukan golongan luar bandar. Kerajaan mengabaikan mereka. Jadi ini menyebabkan salah satu faktor mengapa rusuhan kaum berlaku. Dia banyak faktor lain sebenarnya. Ini salah satu faktor Okey. Jadi kerajaan ataupun Mageran pada ketika itu telah membentuk satu dasar baru ekonomi Malaysia yang dinamakan sebagai Dasar Ekonomi Baru, DEB. Maka rancangan pembangunan ekonomi 5 tahun negara kita masuk pada tahap kedua. Tahap kedua. Baik Jadi kita lihat rancangan pembangunan ekonomi 5 tahun tahap kedua. Tadi tahap pertama selesai. Lihat tahap kedua pula. Alright. Rancangan Pembangunan Ekonomi 5 Tahun. Rancangan Tahap 2 1971 hingga 1990. Dasar Ekonomi Baru. Sila klik untuk mendapatkan maklumat. Okey, baik. Okey. Rancangan Malaysia kedua, okey, seperti biasa, sama juga analisisnya. Pelajar perlu menganalisis, mengkaji tujuan, yang kedua strategi, yang ketiga kesan bagi setiap rancangan. Baik, kita lihat rancangan Malaysia kedua. Okey, rujuklah buku teks halaman 201, 202 dan seterusnya Baik, rancangan Malaysia kedua 1971 sehingga 1975. Rancangan Malaysia kedua 1971 hingga 1975 merupakan rancangan pembangunan 5 tahun pertama di bawah dasar ekonomi baru. Matlamat menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial antara kaum, kawasan dan wilayah. Membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum, menambahkan pendapatan dan menyediakan peluang pekerjaan, merapatkan jurang ekonomi dan menghapuskan identiti kaum mengikut fungsi ekonomi, meneruskan program pembangunan luar bandar melalui penubuhan agensi-agensi kerajaan. Baiklah pelajar-pelajar, ini ada satu perkataan ataupun ayat di sini, menghapuskan identiti kaum mengikut fungsi ekonomi. Ya, betul. Sebab identiti kaum mengikut fungsi ekonomi sebenarnya telah dibentuk oleh British atau penjajah yang menjajah tanah Melayu telah membentuk identiti ini.
Bayangkan, ingat balik, penjajah membawa imigran dari China untuk bekerja dalam sektor perlombongan. Jadi sektor perlombongan ni orang China. Penjajah tidak libatkan langsung orang Melayu dalam sektor perlombongan biji timah. Ramainya orang Cina. Nampak? Itu yang pertama. Yang kedua, British atau penjajah membawa masuk imigran dari India untuk bekerja dalam sektor perladangan getah. Orang Melayu, British tak bawa masuk untuk bekerja dalam sektor yang sama. Itu satu. Nampak? Dah berpecah, nampak? Orang India kerja di ladang getah. Sekolah dekat ladang getah. Begitu juga dengan orang Cina. Kerja di lombong biji timah. Anak-anak mereka bersekolah di kawasan-kawasan lombong biji timah. Akhirnya lombong biji timah jadi pekan dan sebagainya. Melayu atau Bumiputera, apa nasibnya? Kekal sebagai petani sara diri yang tidak dimajukan oleh kerajaan British. British tidak langsung membantu orang Melayu atau Bumiputera berkecimpung atau menceburi perusahaan moden. Dan ini menyebabkan ada identiti, wujudlah identiti kaum mengikut fungsi ekonomi. Melayu, duduk kampung, petani, sara diri. Guna kerbau, guna lembu, miskin. India, di ladang getah, Norway getah, Norway getah, China, lombong biji timah, jadi pekan bandar, akhirnya menjadi peniaga. Jadi itulah yang berlaku pelajar-pelajar. Maka rancangan Malaysia kedua ni, kerajaan tak nak lagi melihat kaum ni ada identiti kaum mengikut fungsi ekonomi. Kerajaan nak menghapuskan. Jadi itu sebabnya rancangan pembangunan ekonomi 5 tahun, rancangan Malaysia kedua, kerajaan nak membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum. Jadi antara strateginya ialah beberapa agensi kerajaan telah ditubuhkan. Seperti ini. Baik. Seperti pada halaman 102. Kejap itu dia pelajar-pelajar. Kita ada Lembaga Padi dan Beras Negara, ada Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, ada UDA, RISDA, LPP, Petronas dan PKEN. Jadi dekat sini agensi-agensi inilah yang akan berfungsi untuk supaya rancangan Malaysia kedua mencapai matlamatnya. Iaitu matlamatnya membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum. Jadi inilah agensi-agensi yang ditubuhkan. Seperti pada halaman muka surat 102 lah. Baik, kita teruskan. Baik. Jadi itulah rancangan Malaysia kedua. Dalam buku teks tu kita dapati bahawa tiada masalah, rancangan itu berjalan dengan baiklah, tak ada masalah langsung. Jadi ada nak tanya tentang rancangan Malaysia kedua? Silakan pelajar-pelajar. Ada nak tanya tentang rancangan Malaysia kedua? Kalau tiada, kita teruskan dengan rancangan Malaysia ketiga 1976 sehingga 1980. Baik, silakan. Rancangan Malaysia ketiga 1976 hingga 1980. Matlamat dan peranan.
Terus mendukung aspirasi DEB, membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. Meneruskan pembangunan pertanian dan perindustrian. Meneruskan pembukaan tanah secara besar-besaran di bawah program pembangunan wilayah melalui agensi-agensi seperti Kejora, Ketengah, Dara, Kesedar bagi menumpu kepada penanaman getah dan kelapa sawit. Okey, baik students. Okey, matlamat rancangan Malaysia ketiga diteruskan rancangan DEB itu yang lalu-lalu. Okey, tetapi digiatkan lagi lah digiatkan lagi usaha-usaha tersebut. Antaranya ialah pembukaan tanah secara besar-besaran. Okey, selain PEDA, okey, selain selain segitiga jengka selain segitiga jengka di Muazzam semua tu, ada lagi satu agensi-agensi yang membuka tanah secara besar-besaran iaitu Kejora, Ketengah, Dara, Kesedar. Kejora ni kat mana? Kita lihat tengok Kejora. Besar-besaran di bawah program pembangunan wilayah melalui agensi-agensi seperti Kejora. Baik, Kejora ni di Johor. Lembaga Kemajuan Johor Tenggara, di Tenggara Johor. Di Tenggara Johor. Kejora. Jadi pembangunan ekonomi berlaku di situ. Pembukaan tanah besar-besaran untuk menanam kelapa sawit dan getah. Seterusnya. Dara. Baik, Ketengah. Ketengah. Ketengah ni Terengganu. Di Terengganu Tengah. Baik, Dara. Dara Kelantan. Dara Pahang. Dara Pahang, Pahang Tenggara, Dara. Ketengah Terengganu. Kesedar Kelantan. Sambung Kesedar bagi menumpu Kesedar Kelantan. Tengok ni Kelantan. Jadi Kesedar bagi menumpu kepada penanaman getah dan kelapa sawit. Jadi keempat-empat agensi ini yang jadi ada wilayah sebenarnya, wilayah Kejora, wilayah Ketengah, wilayah Dara dan Kesedar di macam FEDA lah, dia menumpu kepada getah dan kelapa sawit. Okey, baik. Baik, itulah rancangan Malaysia ketiga. Dalam buku teks kita kaji tiada masalah, tak ada pun menyebut apa sebarang masalah pun, jadi kita anggap dia berjalan dengan baik. Baik. Itu rancangan Malaysia ketiga. Baik, seterusnya kita lihat rancangan Malaysia keempat. Baik, rancangan Malaysia keempat. Start kat sini. Malaysia dah cuba nak masuk ke industri yang lebih berat lagi. Malaysia dah nak cuba gunakan teknologi-teknologi yang canggih, teknologi-teknologi terkini dalam sektor industrinya. Industri yang wujud pun industri berat dalam rancangan Malaysia keempat ni. Itu sebabnya pada rancangan Malaysia keempat ni kita dapati bahawa kereta nasional pertama, Proton perusahaan automobil nasional dibina. Kereta Proton Saga. Jadi Proton Saga yang ada di atas jalan raya sekarang ni sebenarnya dah bermula pada tahun 1984 lagi. 1984 kereta nasional pertama ditontonkan kepada rakyat Malaysia. Malaysia rasa bangga pada ketika itu sebab berjaya membina kenderaan nasional pertama. Sebab apa? Sebab pada tahun itu dalam rancangan Malaysia keempat, industri-industrinya berasaskan industri yang berat, menggunakan teknologi-teknologi yang canggih dan tinggi, dan juga pada waktu itu industri-industri Malaysia yang disokong oleh kerajaan juga bekerjasama dengan industri di Jepun untuk membangunkan teknologi, pertukaran teknologi, pembelajaran teknologi. Itu sebabnya Malaysia berjaya membina kenderaan nasional yang pertama iaitu Proton Saga. Baik, kita lihat apakah tujuan rancangan Malaysia keempat, strategi dan kesan. Silakan. Rancangan Malaysia keempat 1981 hingga 1985. Matlamat dan peranan. Tumpuan kepada perkembangan perusahaan berat berasaskan pelaburan modal
dan penggunaan teknologi tinggi. Menubuhkan HICOM, Perbadanan Industri Berat Malaysia, membuka kawasan perusahaan baru di Skudai, Johor, memperkenalkan zon perdagangan bebas seperti di Bayan Lepas, Pulau Pinang dan di Sungai Wei, Selangor. Melancarkan. Okey, baik Jadi kena ingat, kena dapat bezakan antara tujuan. Apa tujuan ini pelajar-pelajar? Menumpukan kepada perusahaan berat yang berasaskan pelaburan modal dan juga teknologi tinggi. Ini tujuan. Strateginya apa? Strateginya menumbuhkan HICOM. Strateginya usaha. Okay? Kena tahu perbezaan antara matlamat dan juga strategi. Selain strategi HICOM, menubuhkan kawasan perusahaan baru di Skudai dan juga zon perdagangan bebas seperti di Bayan Lepas dan Sungai Wei. Baik, apakah HICOM? HICOM ialah satu perbadanan industri berat Malaysia. Jadi HICOM ni jugalah membawa Malaysia kepada kejayaan apabila berjaya membina kereta nasional yang pertama iaitu Proton. Baik, kita sambung. Sungai Wei, Selangor, melancarkan kajian dasar perindustrian Malaysia dan Pelan Induk Perindustrian pada tahun 1983. Baik, selain pada strategi yang cikgu cakapkan tadi, antara strateginya ialah yang lain ialah kajian dasar perindustrian Malaysia. Kita mengenal pasti kelemahan dalam struktur industri negara dan juga pelan induk perindustrian untuk menyediakan hala tuju pembangunan industri dan strategi pelaksanaannya. Baik, sambung. Memperkenalkan dasar penswastaan dan dasar persyarikatan Malaysia. Baik, pelajar-pelajar, ini sangat menarik. Okey. Jadi, kerajaan juga telah memperkenalkan dasar penswastaan dan juga dasar pensyarikatan. Apakah dasar penswastaan? Iaitu satu dasar yang memindahkan kepentingan kerajaan kepada sektor swasta untuk mengurangkan beban kewangan yang ditanggung oleh kerajaan supaya kewangan itu dapat dijimatkan untuk sektor yang lebih memerlukan. Sebagai contoh, lembaga elektrik negara. Dulu ni lembaga elektrik negara adalah milik kerajaan. Maksudnya kerajaan bertanggungjawab sepenuhnya membekalkan elektrik kepada seluruh isi rumah dan juga sektor-sektor perindustrian dan perusahaan. Kerajaan terpaksa membelanjakan duit atau wang yang cukup besar untuk memberikan perkhidmatan elektrik tersebut. Jadi sebenarnya banyak duit kerajaan yang digunakan. Jadi itu sebab kerajaan memperkenalkan dasar swasta. Kerajaan swastakan lembaga elektrik negara menjadi tenaga nasional. Itu sebab tenaga nasional adalah satu-satunya syarikat swasta, tapi syarikat swasta ni berasaskan kerajaan. Syarikat swasta berasaskan kerajaan ataupun GLC, Government Link Corporation. Jadi tenaga nasional telah diswastakan dari LLN dulu. Jadi kerajaan dapat jimatkan duit yang cukup banyak dan dapat gunakan duit itu untuk sektor yang lebih memerlukan. Seperti apa? Sektor kesihatan dan pendidikan. Dan itu sebabnya sektor kesihatan kita dapat menikmati dengan lebih baik berbanding dengan negara-negara lain di dunia. Betul kita bayangkan ada cikgu tengok YouTube kita YouTube ke apa, Facebook, cikgu tak ingat lah. Cikgu dapat satu cerita daripada Facebook atau YouTube tu kan. Dia katakan sungguh murah pelancong luar negara. Apabila pelancong luar negara ni mendapatkan perkhidmatan kesihatan di Malaysia, dia kata sungguh murah, sangat-sangat berbaloi bayar rawatan kesihatan di Malaysia. Sungguh apa ayat dia? Sungguh berbaloi, murah dan rawatan yang terbaik, berkelas dunia. Macam tu. Sebab apa? Inilah dia manfaat daripada dasar penswastaan dan dasar pensyarikatan Malaysia. Kerajaan dapat jimatkan duit yang banyak dan dapat gunakan duit itu pula ke perkhidmatan yang lebih memerlukan.
Okey. Selain daripada lembaga elektrik negara, okey, dulu kita ada lembaga padi dan beras negara, kita swastakan kepada Bernas. Okey, Bernas ni Beras Nasional, syarikat swasta yang ada kaitan kerajaan. Dulu POS, okey, okey, POS milik kerajaan tau. Okey, yang naik basikal dulu, naik basikal. Oleh kerana kos operasinya sangat tinggi, jadi kerajaan telah buat penswastaan, jadi menjadi kepada Syarikat POS Malaysia Berhad. Jadi kita lihat tengok POS sekarang, selain dari mana ada guna basikal lah, macam-macam. POS Malaysia juga dah berkecimpung dalam pengiriman bungkusan yang dibeli secara atas talian. Nak musim-musim PKP ni, kalau awak tengok gudang POS di pejabat POS, gudang store tu penuh dengan barang-barang yang dibeli secara online. Okey. Baik, begitu juga dengan Jabatan Telekomunikasi Malaysia. Sekarang sudah menjadi swasta iaitu TM, syarikat TM. Okey, jadi begitulah. Okey, kesimpulannya, okey, duit kerajaan yang dapat dijimatkan daripada dasar penswastaan dan dasar pensyarikatan ini dapat digunakan untuk untuk perkhidmatan yang lebih memerlukan seperti kesihatan, pendidikan, keselamatan dan lain-lain, pertahanan dan lain-lain. Okey, baik. Okey. Baiklah pelajar-pelajar sekalian. Okey, kita sambung Permodalan Nasional Berhad PNB dan Amanah Saham Nasional ASN diperkenalkan pada tahun 1981. Dasar Pertanian Negara diperkenalkan pada tahun 1984. Baik. Okey, selain daripada dasar penswastaan, kerajaan juga memperkenalkan PNB dan ASN. Okey. Dan juga kerajaan memperkenalkan Dasar Pertanian Negara. Ini strateginya lah. Baik. Jadi amanah saham nasional kekal sampai sekarang. Maksudnya kat sini amanah saham ni maksudnya adalah berkonsepkan pelaburan. Okay? Kita simpan duit itu dalam jangka masa yang tertentu, mesti jangka masa yang lama lah. Mana ada pelaburan jangka masa pendek. Di pelaburan mesti jangka masa yang panjang untuk kita dapat pulangan yang baik dan lumayan. Jadi kerajaan memperkenalkan amanah saham nasional. Baik, kerajaan juga memperkenalkan Dasar Pertanian Negara. Tujuannya apa? Untuk memodenkan, menggiatkan semula sektor pertanian secara bersepadu. Okey, sambung. Baik, pelajar-pelajar, itulah dia sebentar tadi rancangan Malaysia keempat. Okey, mungkin awak tak perasan tadi, cikgu ada kata tadi ada kereta nasional kan? Ada tadi kan, di bawah HICOM kan? Jadi itulah dia. Baik, ada nak tanya tak tentang rancangan Malaysia keempat? Ada nak tanya? Respon, silakan. Kalau ada nak tanya boleh respon. On-kan mikrofon. Okey, nampaknya tak ada. Baik, jadi kalau kita baca buku teks tu, apakah kesan, adakah rancangan Malaysia keempat ni berjaya mencapai matlamatnya? Okey, buku teks tak menyebut berlakunya kepincangan ataupun kegagalan, maka rancangan Malaysia keempat berjalan dengan baik pada ketika itu. Okey, buktinya kereta nasional telah dibina dan dipertontonkan di khalayak ramai. Okey, jadi tak ada masalah. Okey. Baik, seterusnya kita lihat rancangan Malaysia kelima 1986 sehingga 1990. Dalam muka surat yang sama iaitu muka surat 1204 205 205. Okey, rancangan Malaysia kelima 1986 sehingga 1960. Okey, silakan. Rancangan Malaysia kelima 1986 hingga 1990. Matlamat dan peranan: meningkatkan sektor perindustrian, syarat pelaburan modal asing dilonggarkan, meningkatkan kecekapan pengurusan agensi kerajaan, pembangunan luar bandar diteruskan, penggunaan tanah secara cekap ditekankan, menggalakkan industri desa seperti industri kraftangan, kredit dan insentif diperluaskan, misalnya melalui Bank Pertanian Malaysia
dan Amanah Ikhtiar Malaysia menggalakkan sektor pelancongan, menekankan program pembangunan dan penyelidikan R&D. Baik. Okey. Mari kita lihat sekali lagi, kita kaji apakah matlamat atau tujuan. Okey. Okey, baik. Matlamat dia kita dengar sekali lagi. Meningkatkan sektor perindustrian. Syarat pelaburan modal asing dilonggarkan. Baik. Okey. Baik. Rancangan Malaysia kelima, matlamatnya ialah meningkatkan sektor perindustrian. Ni matlamat dia. Jadi, bagaimana nak meningkatkan sektor perindustrian? Cara atau strateginya ialah melonggarkan syarat untuk pelaburan modal asing. Maksudnya pelabur luar negara yang nak melabur di Malaysia dilonggarkan syaratnya supaya lebih banyak kilang-kilang pelaburan dan pelaburan dapat diwujudkan di Malaysia. Dan ini akan meningkatkan peluang pekerjaan sebenarnya. Kena beza antara tujuan, strategi dan juga kesan. Baik, tengok sekali lagi. Okey. Meningkatkan kecekapan pengurusan agensi kerajaan. Yang ini adalah matlamat. Okey, matlamat. Okey, kita teruskan. Pembangunan luar bandar diteruskan. Penggunaan. Ini strategi dia. Pembangunan luar bandar diteruskan, strategi. Secara cekap ditekankan. Strategi. Menggalakkan industri desa seperti industri kraftangan. Strategi. Kredit dan insentif diperluaskan, misalnya melalui Bank Pertanian Malaysia dan Amanah Ikhtiar Malaysia. Strategi. Menggalakkan sektor pelancongan, menekankan program pembangunan dan penyelidikan R&D. Baik, strategi. Nampak tak? Okey, baik. Ada perkataan yang di-highlightkan dengan berwarna kuning iaitu sektor pelancongan. Okey, rancangan Malaysia kelima, kerajaan telah menekankan sektor pelancongan. Okey, sebab selain pada sektor industri, sektor pelancongan berpotensi untuk mendatangkan pendapatan lumayan kepada mereka yang terlibat dalam sektor pelancongan, dan juga kerajaan juga dapatlah pendapatan yang tinggi. Okey. Jadi sebenarnya sektor pelancongan ni, Malaysia ni berpotensi menjadi sektor pelancongan. Sebab apa? Okey. Yang pertama, okey, negara kita negara pelbagai bangsa, pelbagai budaya, pelbagai agama. Jadi ia menjadi tumpuan untuk pelancong-pelancong asing datang untuk melihat dan merasai pengalaman sendiri bagaimana rakyat yang berbilang kaum di Malaysia ni hidup bersama-sama, ada pelbagai budaya, ada pelbagai agama, makanan pun macam-macam. Ini salah satu daya penarik untuk pelancong asing datang negara kita. Apa dia? Makanan yang pelbagai. Nak dapat semua makanan di dunia, pergi Malaysia. Tak perlu pergi negara lain. Katakanlah pelancong daripada UK nak rasa makanan daripada India, tak perlu pergi India. Okey. Pergi terus Malaysia. Okey. Di Malaysia akan jumpa makanan daripada India. Okey. Lepas tu nak rasa pula makanan Cina, tak kekal di Malaysia, pergi jumpa juga makanan Cina, Chinese cuisine di Malaysia. So, pelancong tak perlu pergi negara Cina, negara India, negara-negara lain untuk rasai makanan. Hanya pergi satu tempat saja iaitu negara Malaysia. Merasai semua, kepelbagaian budaya, makanan, agama. Okey, malah ada juga mungkin kerajaan Malaysia telah buat dalam tahun melawat Malaysia ni kan. Kementerian Pelancongan, kerajaan Malaysia buat menggalakkan pelancong ni membeli rumah di Malaysia. Maksudnya Malaysia sebagai second home untuk pelancong ni ada, memang ada. Ada. Jadi antara cikgu ingat masa tu pelancong tu boleh daftarkan diri dengan Kementerian Pelancongan Malaysia.
Okey, dekat Kementerian Pelancongan telah menyediakan beberapa tempat di Malaysia, rumah-rumah yang boleh dibeli oleh pelancong asing ni, dan dia boleh tinggal dalam tempoh visa yang lama, okey, menetap yang lama di Malaysia. Macam tu pelajar-pelajar sekalian, sampai macam tu sekali. Dan tidak heranlah walaupun Indonesia terkenal dengan Pulau Bali ya, okey, walaupun Thailand terkenal dengan Krabinya, Hatnainya, Bangkoknya, kalau you nak tahu, okey, Malaysia masih nombor 1, okey. Ekonomi pendapatan banyak hasilnya daripada sektor pelancongan. Kalau awak nak tahu. Okey, betul, Singapura okey. Pelancong asing suka ke Singapura kan, bandar yang moden, canggih. Tapi pelancong asing, okey, bila dia beritahu dia punya pengalaman pelancong di Asia Tenggara, dia kata Malaysia is the best. Begitulah. Dan itu sebab kerajaan merasakan bahawa sektor pelancongan ni sangat-sangat penting. Jadi itulah dia dalam rancangan Malaysia kelima ni, kerajaan dah berusaha menggalakkan sektor pelancongan negara. Okey. Dekat situ ada Perbadanan Pelancongan Malaysia ditubuhkan untuk merancangkan lagi industri pelancongan selain daripada pelancaran tahun melawat Malaysia. Cuti Malaysia. Awak mesti dengar tagline tu di iklan-iklan di televisyen. Alright. Baik, itulah pelajar-pelajar keseluruhan rancangan Malaysia dalam tahap kedua daripada 1971 sehingga 1990. Baik, ada tak soalan atau kemusykilan tentang rancangan Malaysia ke tahap kedua dan juga tahap pertama? Kalau nak tanya silakan respon, onkan mikrofon. Silakan. Silakan. Ada tak? Okey, baiklah, tak ada. Okey. Kalau tak ada, maka kita dah sampai ke penghujung pelajaran ni. Okey. Ni bahagian pertama. Bahagian kedua, cikgu akan beritahu nanti bila kita buat. Baik, cikgu tadi diberitahu ada soalan tentang bab 7. Okey, silakan beritahu soalan itu. Silakan, siapa nak tanya soalan tentang bab 7, silakan. Cikgu. Ya, silakan. Yang pasal pos undi tu, dia kena pergi pejabat pos ke ataupun kertas untuk diposkan tu dibagikan? Okey, lagi soalan pertama. Lagi satu, kan zaman dulu kan tak ada kemudahan teknologi yang canggih. Contohnya orang tu duduk dekat Amerika, tapi macam mana nak postkan dia punya undian tu kepada Malaysia? Okey, terima kasih atas soalan. 2 soalan tadi Ayu ni Ya. Okey, baik, soalan pertama. Okey, macam mana dia post undi? Baik. Okey, baik. Yang pertama kita perlu tahu siapakah yang layak post siapakah yang layak undi secara pos. Okey. Maksud undi secara pos ialah, mungkin ada yang salah faham ramai juga yang salah faham ni, cikgu faham. Okey, baik. Dia bukannya macam ni. Dia ada student ingat macam ni. Undi, pergi undi itu kita tanda pangkah, kita lipat, masuk dalam sampul surat, pergi pejabat pos, hantar pos pada alamat. Bukan macam tu pelajar-pelajar. Baik, macam ni. Yang pertama, siapakah yang layak undi secara pos? Siapa dia? Okey, cikgu beritahu ulang kaji balik. Okey. Yang layak undi secara pos ialah warga negara Malaysia yang tinggal di luar negara. Itu yang pertama. Yang kedua, pasukan keselamatan seperti polis dan tentera. Yang dua golongan ini yang layak mengundi secara pos. Baik, cikgu bincang dulu warga negara Malaysia yang tinggal di luar negara. Baik, siapakah warga negara Malaysia yang tinggal di luar negara? Pelajar yang melanjutkan pengajian, kaki tangan kerajaan yang berkhidmat di luar negara seperti kaki tangan di kedutaan, dan yang ketiga mereka yang bekerja di luar negara. Jadi mereka inilah yang layak mengundi secara pos. Bagaimana? Baik. Jadi warga negara Malaysia akan undi secara pos di pejabat kedutaan Malaysia di negara-negara berkenaan. Contohlah Ayu ni melanjut pengajian di California. Jauh tu Amerika Syarikat. Jadi
Jadi akhirnya pergilah pejabat kedutaan yang terdekat, okey, undi secara pos. Maksudnya begini. Dia pergi juga undi macam biasa, pangkal masuk dalam peti undi. Okey. Jadi peti undi ini akan dipost kemudian, tapi bukanlah naik kapal terbang post, oleh kerana jauh takut lambat sampai. Dia mungkin dia punya kiraan dikira oleh pegawai di kedutaan. Jadi di pejabat kedutaan tu sudah ada pegawai yang dilantik oleh Suruhanjaya Pilihan Raya untuk kira undi rakyat Malaysia di pejabat kedutaan. Jadi keputusan ataupun statistik undian itu akan dihantar terus secara online ke SPR. Jadi itu sebabnya bila kita undi pukul 5 petang, tamat undi pukul 5 petang, malam itu dah dapat keputusan. Walaupun undi itu datang daripada luar negara. Satu lagi cikgu nak beritahu, undi pos selalunya sehari lebih awal atau 2 hari lebih awal atau 3 hari lebih awal. Sebagai contoh, undi pasukan keselamatan tentera dan polis selalunya diundi lebih awal. Jadi macam mana tu undi lebih awal? Adakah berlaku penyelewengan? Sebenarnya tidak. Jadi undi-undi yang peti-peti undi yang secara awal ni kan, undian yang telah dilakukan lebih awal sehari ke 2 hari sebelum ke 3 hari sebelum akan diletakkan di tempat selamat. Contohnya lock up di balai polis. Jadi contohnya anggota polis dan anggota tentera yang telah selesai mengundi, membuang undi dalam peti undi itu dibawa ke balai polis yang berkenaan yang telah dipilih, disimpan dalam lock up berkunci. Dan bila dikeluarkan, bila nak kira undi barulah dikeluarkan. Pegawai SPR akan datang, akan ambil, diiringi dengan oleh kereta-kereta peronda polis. Lepas tu dikira lah semula. Itulah maksud undi secara pos. Ayuni faham Ayuni setakat ni? Ayuni faham? Faham. Begitulah jadi ada tak soalan-soalan lain tentang bab 7, tentang bab sekarang kita belajar ni, bahagian pertama rancangan pembangunan ekonomi 5 tahun. Ada tak? Ada? Okey, tak ada lah tu dah senyap tu, tak adalah. Okey, kalau tak ada okey. Sampai setakat itu saja. Jam sudah menunjukkan pukul 10 suku lah. Jadi kita start pukul apa dia? 8.30 lebih kurang 8.30, 8.40, 8.30, 9.30, sejam 45 minit. Okey, dah dekat 2 jam lebih kurang macam tu lah sejam 45 minit, dah dekat 2 jam. Baik, cikgu rasa sampai setakat itu sajalah Okey, baik, rancangan ni macam duduk TV pula. Okey, pengajaran ini dirakam. Okey, jadi cikgu akan upload, akan muat naik rakaman pengajaran ini dalam Telegram. Okey, jadi kepada pelajar-pelajar yang tidak menyertai kelas secara online pada pagi ini, boleh melihat kemudianlah rakaman ini. Begitu juga yang memang dah sertai, boleh lihat lagi untuk tujuan ulang kaji. Baik, kalau tak ada apa-apa lagi, cikgu undur diri. Kita sama-sama membaca surah Al-As dan tasbih Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi pada kelas akan datang. Okey, sekejap. Esok berapa bulan? Esok 21 kan? Cuba tengok kalender masing-masing, macam esok ada cuti ke kan? Nak kalender? Ada cuti whole ya? Cikgu pun tak perasan lah. Tengok kalender. Tengok telefon masing-masing. Okey. Esok 21. Okey. Hari ni hari Rabu 20 bulan. Hari whole tu Jumaat. Jumaat. Okey. Jadi itu saja. Okey. Jadi Jumaat tu kita cuti lah Jumaat tu tak ada kelas. Okey. Walaupun dalam jadual tu ada kelas kan. Hari Jumaat kita cuti sebab hari whole, faham. Okey.
Jadi pelajar-pelajar sekalian, itu saja daripada cikgu. Kita jumpa lagi pada kelas bab 8 bahagian 2. Okey, cikgu ucapkan selamat berpuasa. Kirim salam kepada ibu bapa dan penjaga masing-masing. Stay at home, jangan keluar rumah sekiranya tiada urusan penting. Awak tak boleh keluar rumah, nanya awak budak kecil lagi. Dah buat apa keluar rumah? Kecuali urusan penting, okey tak apalah. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Jangan lupa ulang kaji, teruskan belajar. Okey, cikgu ucapkan semoga maju jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.